Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Di video kali ni masih lagi dalam journey yang sama, kisah barang-barang lama, tapi dia macam bercampur sikit. So kalau korang perasan tajuk pun aku main tibai je sebab aku tak tahu dia dekat kategori mana. Okay, kisah dia bermula pada satu ketika dahulu. Ni kisah dah lepas Okay, dulu aku seorang yang sangat suka menyanyi. Even sekarang pun aku suka nyanyi, cuma tak ada masa. Aku tak adalah macam dulu kerap sangat. Ada satu ketika tu aku berkenalan dengan someone ni. Dia ni seorang ahli muzik. Dia bukanlah yang terkenal, tapi dia boleh buat lirik, lepas tu dia boleh main semua alat muzik. Dan dia ni ada satu studio tau. Dia buat studio yang macam sekali dengan jamming, tapi bukan jamming yang macam korang boleh pergi kat tempat lain, boleh sewa tu. Ni dia sewa satu tempat, dia penuhkan dengan alat-alat muzik yang lain yang lengkap. Lepas tu dia ada satu studio untuk rakam suara. Dan kat situ juga adalah beberapa orang yang pernah rakam suara kat situ. Okay, kiranya tempat tu memang dipanggil studio dia lah. Okay, satu hari tu dia macam pelawak aku. Dia kata suka nyanyi kan, sebab aku dulu suka menyanyi, aku suka post. So dia kata nak try tak nyanyi kat studio dia, boleh lah rakam main-main. Lepas tu dia kata dia ada satu lagu ni, macam dia nak suruh aku nyanyi lah. So aku macam okay, seronok juga. Macam aku excited gila sebab aku tak pernah lalui benda-benda macam tu. Jadi bila dia kata macam tu, aku macam teringin lah, macam just nak test. Okay, biasa kita pergi karaoke, kalau pergi kat studio mesti suara lagi best kan. Ada setengah orang kata kalau kat studio kan suara boleh adjust. So aku macam seronoknya. Okay, aku pun setujulah untuk pergi ke studio dia tu. Jadi lepas dah set date apa semua, tibalah masa untuk aku sampai kat studio dia tu. Okay, hari tu aku pergi macam lepas-lepas asar macam tu lah. Sebab dia kata kat studio dia tu lengkap, nak solat kat situ pun boleh, nak balik dulu pun boleh. Sebab dia tak jauh sangat lah dengan tempat aku. Lepas tu dia kata dekat situ memang tak ada orang lain, jadi feel free lah, macam selesa je kat situ. Sampai je aku dekat kawasan dia tu. Okay, studio dia ni tingkat atas. Dia macam dekat kedai-kedai tu, tapi belah atas. Jadi dia ada 3 tingkat. Tingkat pertama studio dia, tingkat kedua tu macam kelas biola macam tu kot. Tingkat 3 tu aerobik. So kat satu direct tu semua tempat yang memang kalau bising pun tak ada masalah. On the way aku nak naik tangga tu, ada beberapa budak Cina lari laju-laju nak naik atas, langgar aku. So masa tu macam aku nak marah, tapi sebab budak kan. So aku nampak lah diorang ada seorang tu, budak perempuan tu dia bawa macam biola bag dia kan. Lepas tu aku tengok je lah diorang naik atas. Jadi faham aku kat atas tu kelas biola dengan piano. Okay. Lepas tu masa tu aku tak berapa terdetik apa-apa lah, sebab aku tak nampak apa-apa yang pelik pun. Jadi bila aku sampai je dekat dalam tempat studio tu, aku jumpa kawan aku tu. Kawan aku pun ajak. Kat situ dia ada 2 kawasan. Satu kawasan tu memang studio untuk rakaman, and satu kawasan tu memang macam tempat jamming lah. So dia kata lepak dulu kat situ. Jadi aku masuk kat situ, aku tak ada rasa aura negatif langsung. So aku rasa macam tempat ni selamat kan. Sebab dekat luar tu pun ada tempat macam surau kot, tempat orang solat. Lepas tu ada tandas lah. Kat situ memang dia sahaja. Masa aku sampai tu pun yang ada dia dengan seorang kawan dia yang jaga dekat bahagian tepi yang macam kaunter, tapi bukan kaunter lah. Lepas tu aku masuk je dekat bahagian yang tempat macam lebih kurang jamming tu. Aku nampak lah tersusun gitar-gitar, alat-alat. Dan aku tertarik dengan satu alat ni, pemain piring hitam. Jadi aku nampak kat situ memang klasik sangat. So aku tanya kat dia, benda ni elok lagi ke? Lepas tu dia cakap, dah tak elok dah. Tu dia punya arwah atuk nenek moyang macam mana tah yang cerita dia. Lepas tu kawan dia yang seorang lagi tu masuk, dia gurau je dia cakap tu kan. Jadi nak katakan benda tu bukan dia punya. Memang aku tak tahu lah asal-usul dia macam mana. Pada masa tu aku tak tahu lagi. Jadi okay. Aku pun tengok clear. Aku pun duduk. So aku pun scroll lah dulu lirik. Nak google apa semua. Aku nak tengok lirik apa yang aku nak nyanyi. Lagu apa aku nak nyanyi. Jadi member aku ni cakap, okay, practice dulu lagu apa yang kau nak nyanyi. Nanti bagi tahu, lepas tu dia main gitar, kau boleh praktis nyanyi kan. Lepas tu aku cakap lah, aku nak try yang dekat bilik studio tu kan. Aku nak try mic, aku nak try adjust suara. Lepas tu dia cakap, okay boleh tak apa, kejap lagi. Sebab studio tu kejap lagi ada orang nak rakam suara. Okay lah, aku pun masih lagi duduk dekat kawasan tu. So aku tengah-tengah cari, aku praktis. Masa tu aku nak nyanyi lagu Sudirman, aku tak ingat lagu apa. Tapi aku tengah praktis lah, aku tengok lirik, aku try nyanyi macam boleh ke tak kan. Lepas tu member aku ni kan kat situ kan ada 2 orang je. Jadi yang seorang lagi tu dia keluar. Lepas tu adalah seorang perempuan datang. Si perempuan ni dia nak rakam suara tau. Okay, aku pun tengok, aku cuba tak tahu lah. Tiba-tiba kalau aku duduk tu, aku terdengar macam ada orang ketuk drum tu tau. Tung bunyi kan. Tak ada bunyi keteng lah, tapi dia bunyi drum lah, orang ketuk kan. Lepas tu aku macam tengok, sebab kat situ memang tak ada orang. So bila aku tengok memang tak ada apa-apa, and jelmaan apa-apa pun aku tak nampak. So aku macam siapa pula main-main nak ketuk drum tu kan. Lepas tu
Aku buat tak tahu je. Aku terus tengok. Lepas tu bunyi lagi sekali. Lepas tu dia bunyi yang bahagian diketuk yang kecing. Benda apa tu? Aku tak tahu kan benda tu. Okay, dia ketuk benda tu. So aku terus terpandang. And benda tu bergerak. Korang tahu kan yang jenis apa nama dia? Aku tak tahu lah. Tak ada nak Google. So benda tu bergerak. Aku tengok bergerak. And aku tak nampak apa-apa jelmaan pun pada masa tu. Lepas tu aku terus terdiam. Aku tunggu member aku masuk. Okay, tak dan beberapa minit macam tu member aku masuk. Okay, dah tahu dah nak nyanyi lagu apa. Lepas tu aku cakap okay lah, try nyanyi lagu ni. Lepas tu masa tu aku dah lupa lah benda-benda yang gangguan tadi tu. Jadi aku pun fokus nak nyanyi. Sebab terlalu excited nak nyanyi. Dah lupa dah ketakutan tadi tu. Aku pun menyanyi. Habis menyanyi macam entah telefon dia berbunyi. Dia kata kejap aku nak keluar sekejap. Okay, aku pun tunggu kejap. Lepas tu aku sajalah main petik-petik gitar tu. Tengah-tengah duduk macam tu kan. Tiba-tiba alat pemain piring hitam tu berbunyi. Panjang kan alat pemain piring hitam. Dia ada nama dia. Nama apa? Panjang sangat lah pula alat pemain piring hitam. Aku sebut je lah alat muzik tu kan. Okay. So alat tu berbunyi. Dia tiba-tiba macam dia macam mana dia tiba-tiba terplay lah sebab tiba-tiba benda tu berbunyi ada main lagu and piring hitam tu macam bergerak-gerak. Setelah aku tengok, aku macam terfikir sebab aku pernah tengok satu cerita benda tu kalau kita terlanggar sikit kan benda tu terus jatuh and terus bermain muzik dia kan. Jadi aku tengok je tu aku cakap mungkin kalau ada benda tu pun mungkin dia langgar macam tu kot. Aku terfikir macam tu. So aku pun buat tak tahu lah. Dan lagu tu masih bergema. Tiba-tiba kawan aku masuk and dia terus kata jom start balik. Dah dapat ke lagu tadi? Lepas tu aku macam dia tak dengar ke aku pandang dia. Dia macam tak ada respon apa-apa. Kalau betul dia dengar, mesti dia akan pergi kat tempat tu and ambil piring hitam tu kan. So dia tak ada apa-apa. Lalu aku tanya kat dia, kau tak dengar apa-apa? Aku cakap tu. Lepas tu dia tak ada. Lepas tu bila aku tanya je macam tu, lagu yang dia mainkan tadi tu terus senyap. And aku cakap kat dia, sebenarnya kan tadi aku dengar macam pemain. Aku cakap pemain. Lepas tu kan dia cakap macam ni, benda tu kau dengar bunyi dia tu. Lepas tu aku cakap, macam mana kau tahu? Kau dengar juga aku cakap tu. Lepas tu dia cakap, tak, ada beberapa orang dah cakap bila datang sini dia kata benda tu berbunyi apa semua. Lepas tu dalam kita orang tengah fikir-fikir macam tu, kawan dia datang. Lepas tu dia cakap kat kawan dia, dia panggil nama kawan dia tu, kau ingat tak hari tu contohlah si Jo tu datang, dia kata ada bunyi macam ni, kena juga ni, dah kena dah, dia cakap tu. Tu kawan dia kata, ya ke? Kau dengar juga ke? Dia cakap tu. Lepas tu aku cakap, tadi macam ada muzik bermain kan. Lepas tu dia cakap, dah kena dah dia cakap tu. Lepas tu aku cakap, kenapa? Ada orang lain kena juga. Lepas tu cakap, memang ramai apa, macam beberapa orang yang tak pernah datang, tiba-tiba datang, dia akan dengar bunyi seolah-olah macam piring hitam tu bermain tau. Macam ada satu lagu. Lepas tu dia cakap kat aku, lagu apa yang kau dengar? Lepas tu aku cakap, tak pasti macam lagu Mak Saleh tapi rentak dia macam kena tak klasik. Lepas tu dia kata, sah, kena lah tu dia cakap tu. Lepas tu aku cakap, kenapa? Cakap cerita lah aku cakap tu. Lepas tu member aku ni cakap, tak apa, kejap lagi kita lepak aku cerita. Lepas tu aku, okey tak apa. Tapi tak apa ke kat situ? Cakap, tak apa, benda tu macam tu, sebenarnya dia rosak. So aku pun, benda tu rosak. Okey, tak apalah. Aku pun tak ada negatif sangat. Jadi lepas dah settle menyanyi-nyanyi apa semua tu, kawan aku ni cakap, nak balik dah ke? Aku cakap, belum lagi. Sebab aku macam, masa tu memang bosan datang lepak dengan dia. Memang nak menyanyi. Aku teringin nak main drum tu. Aku teringin nak main gitar. So aku macam dalam keadaan yang memang nak menghiburkan hati kan. Lepas tu dia cakap, okey tak apa, relax dulu. Kita minum-minum dulu. Bawah tempat tu ada kedai tau. So lepas dah settle tu, kita orang lepak minum dulu. Lepas tu bila kita orang lepak minum tu, aku cakap kat kawan aku tu, sebenarnya apa cerita tadi? Ceritalah aku cakap macam tu kan. Lepas tu kawan aku ni cakap, aku tak tahu lah cerita macam mana. Okay, masa kita orang lepak tu, ada kawan dia lain yang memang selalu lepak kat tempat dia juga. Jadi masa berkumpul tu, ada ramai-ramai. So dia pun cakap macam ni, kau ingat tak dulu si sekian-sekian yang pernah kena ada bunyi? Ni pun dah kena dah macam tu. So dia orang ni macam excited. Jadi kita orang berkumpul tu, semua nak cerita pasal benda tu tau. Lepas tu aku tanyalah, sebenarnya asal usul benda tu daripada mana? Lepas tu cakap, aku tak tahu sebenarnya. Masa aku start first sewa kat sini dulu, tempat yang aku sewa ni, dia kata tempat yang macam lebih kurang aku buat ni sekarang, dia kata. Tapi yang memang orang ramai gila masuk. Macam tempat jamming. Bukan jamming, dia macam tempat memang muzik juga, tapi bukan jamming. Tapi ada orang yang akan masuk, lepak keluar, masuk, lepak keluar macam tu. So dia kata, lepas owner tu jual, ada seorang owner ni beli. Lepas tu dia sewa kat owner yang nombor 2 tu tau. Jadi dia tak tahu apa kisah. Dia kata, masa aku dah nak susun barang tu, owner nombor 2 tu, dia bagi gitar lama, gitar yang memang dah lama. Lepas tu dia bagi dengan alat pemain piring hitam tu. Lepas tu dia kata, sebab aku tengok dia macam klasik and cantik, aku rasa macam nak simpan dekat dalam studio dia tu. Lepas tu aku pun, ya ke? Lepas tu dia cakap lah, first dia dapat benda tu, dia kata waktu dia nak lap-lap tu, dia kata dia ada macam perasan, ada kesan-kesan darah merah, macam dah lama kering tau. Lepas tu aku cakap, macam mana kau tahu itu darah? Kau cat ke kan? Lepas tu cakap, tak, aku kena cat. Lepas tu bila kau dah basahkan dengan air, bau dia, kita bau macam
ambil darah. Lepas tu aku cakap, oh ya ke? Lepas tu dia kata, lepas tu aku macam tak adalah fikir pelik-pelik dia macam tu. Jadi aku letak je lah dekat situ sebagai hiasan. Lepas tu aku cakap, lepas tu dia kata, sebenarnya benda tu memang rosak. Dia bukannya macam rosak yang kau kata tiba-tiba muzik tu play ke, tiba-tiba piring hitam tu boleh terpelih pusing sendiri. Tak, dia memang tak boleh berfunction langsung dia macam tu. Aku simpan sebab macam nak buat hiasan dia macam tu. Lepas tu aku cakap, tapi tadi memang dia berpusing and aku dengar bunyi macam lagu. Cakap, ya dia buat macam tu memang benda tu lah yang si scan kena dia macam tu. Lepas tu aku cakap, oh ya ke? Aku rasa benda tu macam misteri lah, sebab kita pun tak tahu siapa owner dia. Member aku ni cakap, tapi dia orang relax je lah, sebab benda tu bukan satu benda yang orang kata terlalu terganggu lah, sebab benda tu just main play macam tu. Sebab banyak je alat-alat lain yang macam dia kata pernah berbunyi apa semua. Tu aku cakap, okay, tak apalah kan. Lepas tu dia dah tahu cerita semua, kita orang pun dah tukar topik lain. Jadi naik balik ke tingkat atas tu untuk nak sambung nyanyi kan. Okay, kali seterusnya, lepas aku dah tahu cerita tu kan. Jadi waktu tu aku tengah tengok handphone tau. Aku tengah tengok lirik yang aku nak nyanyi tu, lagu seterusnya tu. Tiba-tiba aku nampak macam ada kelibat berlari pergi ke arah alat muzik tu lah. Jadi bila aku nampak lah step tu, macam kelibat tu nampak ketara. Masa aku pandang bawah, aku macam malas nak tengok atas kan. Sebab aku dah tahu dah memang ada orang lain dah, memang aku je situ. So aku pandang kat bawah tu kan. Tiba-tiba mata aku macam terpaling kat tepi tu. Jadi aku perasan lah susuk lembaga tu, yang jemaah tu, dia datang ke arah tepi sana. Tetapi aku nampak macam gelap tu, aku nampak, tapi aku tak nampak kaki dia berpijak. Macam bukan kata aku tak nampak kaki dia berpijak je, aku tak nampak kaki dia. So aku nampak macam tergantung. Maknanya kaki bawah tu tak ada, nampak terus yang bahagian buku lali ke atas. Lepas tu aku tengok macam tu, aku pun diam. Lepas tu aku terus tundukkan, aku letak handphone aku kat bawah tu, aku terus baca doa. Lepas tu tak ada lama tu, aku dah rasa macam macam tak work sejarah doa aku baca kan. Aku pun buka lah Yasin dekat handphone. Lepas tu tengah-tengah aku buka Yasin kat handphone tu, tiba-tiba handphone aku macam jam Dia macam tiba-tiba macam dia restart balik. Lepas tu macam sangat tak logik lah, sebab handphone aku bateri banyak Jadi bila dia restart balik, auto restart, aku macam pelik, kenapa iOS update baru ke? Tapi aku tengok tak ada pun. Sebab kalau update baru kan dia macam bagi tahu kan. Lepas tu aku macam kenapa aku dah risau. Atau aku diam je, member aku pun datang. Member aku datang, asal ni diam je. Lepas tu tak ada pula. Aku rasa tak payah sambung dah kan. Aku nak balik aku macam tu kan. Sebab masa macam tu dah lepas maghrib kot. Dah lepas isyak. Ke lepas isyak? Macam tu lah kan. Lepas tu aku kata aku nak balik. Tu cakap, nak balik ke? Tak sampai lagi aku nak nyanyi satu lagi lagu. Lepas tu cakap, tak apalah lain kali kan. Datang lagi semula. Lepas tu dia cakap, okay. Lepas tu kata, kau tak nak try dulu ke studio, try menyanyi ke? Kata nak try mic. Lepas tu cakap, tak apalah, nanti aku datang lain kan. So waktu aku nak keluar tu, aku terdengar bunyi orang main biola. Kuat sangat-sangat. Lepas tu aku pun hintai lah kat atas tu, sebab bunyi dia macam sedap Aku macam terhintai kat atas tu, tapi aku tak nak naik atas. Jadi aku pun dengar macam tu, aku terus turun balik kan. Okay, selang beberapa hari lepas tu, aku pergi lagi kat studio kawan aku ni. Hari seterusnya pula, waktu aku sampai kat studio tu, benda pertama yang aku check ialah piring hitam tu kan, pemain piring hitam tu. So aku tengok, aku pun sentuh-sentuh, aku terus tengok memang dah berkilat sebab member aku loud kan. Jadi bila aku tengok macam tu, aku tak dapat apa-apa. Macam setengah barang, ada setengah tempat ataupun barang ataupun tempat, kadang-kadang bila aku teliti betul-betul, aku boleh dapat sikit-sikit lah. Aku macam boleh ternampak beberapa benda yang berlaku lah. Macam sikit-sikit lah, tapi tak sepenuhnya. Sebab benda ni bukan satu benda yang kau buat apa-apa kau boleh tahu satu benda. Tak, dia macam tiba-tiba, macam yang aku pernah cerita kisah yang aku pergi dusun durian, lepas tu jadi something yang aku boleh nampak benda lepas kan. Benda ni tak selalu terjadi. So aku macam saja terpegang-pegang, tapi aku tak dapat apa-apa. So aku tak dapat tanda apa-apa ke, ataupun penglihatan lain ke. Aku memang tak nampak apa-apa, jadi aku biar je lah kan. Lepas tu aku pun duduk lah, aku nak try main alat-alat drum apa semua tu. Masa aku tengah duduk macam tu, tiba-tiba kan aku terdengar ada macam orang menyanyi. Lepas tu aku pun hitai, ada orang lain datang ke? Sebab masa aku datang dengan kawan aku tu, kawan aku yang ambil aku, kita orang 2 orang, and dia memang baru buka tau studio tu. Dia memang baru buka, bermakna tak ada kawan dia, tak ada sesiapa kat dalam studio tu. Lepas tu aku dengar orang menyanyi. Masa tu kawan aku tengah angkat barang daripada store nak bawa ke tempat muzik tu lah. Lepas tu aku pun hintai kat bahagian studio tu kosong. Jadi nak pergi kat tempat studio tu, dia ada satu lagi bilik, ada pintu lain. So aku pun pergi situ, tapi pintu dia tu ada satu kaca tau. Pintu yang ada kaca yang kita boleh nampak belah dalam. Jadi aku pun hintai macam tu.
So bila aku intai, aku tak nampak apa-apa. Waktu aku macam nak berpusing tu, barulah aku nampak macam ada satu kelibat budak-budak. Dia daripada tepi tu, dia pergi dalam studio tu lah, dia daripada tepi dia pergi ke depan sikit. Lepas tu bila aku nampak lagi, tengok dah tak ada dah. Jadi aku pun masuklah balik dekat tempat satu bilik yang ada alat muzik lain ni, yang macam bilik jamming ni kan. So aku pergi kat bilik tu, aku pun duduk balik. Bila aku dah duduk balik ni, aku pun carilah lirik apa aku nak nyanyi macam tu kan. Tiba-tiba pemain piring hitam tu berbunyi. Dia bunyi kan, kali ni lagu dia memang lagu-lagu yang macam nak kata lama sangat tak, tapi lagu-lagu macam zaman-zaman Piramli tau, yang dibahasa macam tu kan. Lepas tu aku macam terkejut sangat. Lepas tu aku terus je takut sebab lagu tu macam creepy sangat bagi aku kan. Lepas tu aku terus panggil kawan aku. Lepas tu bila aku jerit panggil kawan aku ni gelabah datang. Kenapa? Biar aku rasa nak balik, aku tak sedap aku macam tu kan. Lepas tu dia cakap, kejap relax lo, kau dengar apa lagi? Kau dengar ke bunyi benda tu? Lepas tu aku cakap, aku rasa macam aku dengar lah. Lepas tu dia cakap, relax lah, baca doa. Benda ni tak ada apa-apa pun. Sebelum ni pun memang dengar macam tu lah dia tu. Lepas tu aku pun, yelah. Aku pun diam tak kata-kata. Aku pun nak nyanyi pun dah tak ada mood. Pasal aku duduk tepi. Tak ada beberapa lama pula tu, barulah kawan-kawan member aku yang lain ni datang. So riuh sikit. Bila ramai, aku pun rasa macam lega. Jadi tengah duduk-duduk tu, lepas tu sempat dah aku nyanyi 1-2 lagu. Lepas tu dah settle semua-semua tu, nak pergi minum kat bawah. Macam biasalah kita orang akan rehat sekejap, lepas tu baru continue balik. Jadi masa aku nak turun waktu rehat tu, diorang dah turun dulu. Aku adalah orang yang terakhir dan member aku cakap tolong ambil handphone dia kat dalam studio. So aku pergi kat studio tu, aku ambil handphone, tak ada apa-apa macam tu. Masa aku nak turun tu, aku terdengar orang main biola lagi. Sangat kuat and sangat sedap. Aku macam terdetik nak naik atas. Tapi masa tu kaki aku cuba je nak naik atas. Jadi aku pun buat tak tahu. Masa aku nak turun tu, aku terselisih dengan seorang perempuan. Aku rasa macam, dia ni cikgu kot. Cikgu yang ngajar budak-budak main biola. So aku tengok dia, aku pun senyum. Dia pun senyum kat aku. Dia pakai cermata, aku ingat rambut dia kat dandan 2. So dia naik atas macam tak ada apa-apa. Sebab aku nampak dia macam pegang buku. Lepas tu macam rotan ke pembaris, tak, aku tak pasti. Lepas tu sampai kat bawah, aku turun minum dan semua lepak-lepak tu. Member aku ni tanya, asal kau tadi menjerit panggil nama aku? Aku pun ceritalah, aku dengar bunyi muzik apa semua. Jadi diorang semua macam sekeram sikit. Sebab waktu tu, dia cakap lah, yang member dia sebelum ni dengar, dia just dengar lagu biasa. Tak ada lagu yang ada serta sekali dengan suara. So bila aku cerita macam tu, diorang macam fikir-fikir, semua dah rasa macam seram-seram. Macam, jom gerak, tak payahlah kita sambung apa semua. Okay. Lepas tu habislah cerita kat situ. So bila dah naik atas, dah ambil barang apa semua, masa aku nak ambil barang, nak tutup pintu bilik yang konon-konon bilik jamming tu, tiba-tiba kan bunyi macam orang ketuk drum tu kuat gila. Dong, kuat sangat-sangat. Lepas tu member aku pandang. So member aku kata, kejap aku check. So dia masuk dalam, dia tengok tak ada apa-apa. Lepas tu masa nak gerak tu, aku pandang kawan aku pandang aku, okay nak pusing. Bila pusing tu kan, aku perasan macam ada satu kelibat kat dalam bilik yang jamming tu kan. So bila aku tengok tu, aku pun buat tak tahulah, turun lah. Okay, on the way nak hantar aku balik tu, aku pun bersembang dengan member aku ni. Jadi tengah sembang, aku cakap lah, korang selalu kalau main muzik apa semua kan, tak ganggu ke? Betul cakap kan kedap. So memang tak dengar macam tu. Tapi yang kelas atas tu selalu kadang-kadang bising lah aerobik kan, tingkat 3. Aku cakap, ya ke? Okay, lepas tu aku cakap, tapi yang tingkat 2 tu memang budak-budak belajar biola. Aku cakap, lepas tu cakap, tingkat 2 belajar biola apa benda, mana ada, aku rasa tak ada kot. Ada yang tu. Lepas tu aku cakap, aku dah beberapa kali bertembung dengan budak-budak Cina bawa biola. Lepas tu aku, tak silap aku tadi kot. Yelah aku bertembung dengan cikgu kot. Sebab aku tengok dia kemas, dia bawa buku, dia pegang rotan ke pembaris macam tu. Aku rasa ya kot cikgu biola. Lepas tu member aku diam je sampai aku hantar aku kat rumah tu. Tiba-tiba dia tanya kat aku, serius lah kau nampak tu? Lepas tu aku cakap, Lepas tu dia cakap kat aku, perempuan ke lelaki? Aku cakap, perempuan lah, dah ikat dandan kan 2. Lepas tu dia cakap, ya ke, cantik ke? Lepas tu aku cakap, cantik. Tak adalah cantik sangat, tapi macam cantik-cantik okey lah aku macam tu. Lepas tu dia cakap, tapi kan kalau aku cakap ni kan, kau jangan terkejut tau. Aku tak tahu lah sama ada kau ni betul ke tak betul, ataupun kau saja nak takut-takutkan aku ke, kau nak main-main ke, aku tak tahu. Tapi aku nak beritahu kat kau lah, tingkat 2 tu mana ada apa-apa dia tu. Tingkat 2 tu kosong. Dah lama sangat-sangat. Adalah pernah 2-3 kali orang nak datang sewa kat situ, tapi tak jadi. Sebab dia kata tak cantik. Lepas tu dia kata macam tak best. Ramai sangat orang dah try Reiki kat tingkat 2 tu, tapi orang tak jadi sewa kat situ. Lepas tu aku pun macam terdiam. Kau nak main-main dengan aku kau nak musik tu sajalah tu, aku macam tu. Lepas tu dia cakap, tak, serius, kalau kau tak percaya, esok kau datang sekali, kau tengok aku bawa kau naik atas. Dan tempat tu tak kunci pun. Dia kata kau boleh je nak masuk tengok, nak tengok bahagian tu. Sebab ada juga 2-3 hari lepas dia cakap, 3 hari lepas, 3 hari daripada sebelum aku datang tu, dia cakap ada seorang ni nak tengok. Jadi pintu tu memang tak kunci. Kiranya kalau macam owner bangunan tu owner yang sama.
Dia ambil 3 terus kan. Jadi dia kata kalau macam ada orang nak tengok apa-apa, kalau dia tak ada dekat kawasan situ, dia akan suruh member aku ni untuk buka kan tingkat 2 tu untuk tengok lah. Lepas tu dia macam studio, tapi terpulang lah kalau orang sewa nak buat untuk jadikan tempat tu sebagai tempat apa kan. Lepas tu dia kata aku yang selalu rajin bawa orang, takkan aku nak tipu pula. Betul cak, habis tu yang kau tanya tadi pasal cikgu biola semua tu kenapa? Cak, aku sajalah ngusik kau, sebab kau cerita aku ingat kau yang bergurau. Dia kata kan. Aku cakap tak, aku tak bergurau. Cak, okey, so set kita naik atas, aku bawa kau tengok, sebab kau dah beria nak cakap macam tu. Lepas tu aku cakap ke cikgu tu dengan budak-budak tadi tu yang aku nampak tu sebelum-sebelum ni, dia orang ni nak belajar aerobik. Kira aku macam nak sedapkan hati aku lah. Lepas tu dia cakap, apa benda aerobiknya? Takkanlah aerobik bawa biola. Kau kata kau nampak orang bawa biola kan? Lepas tu aku cakap, lah betul juga. So balik tu kan aku macam terfikir-fikir, tapi tak ada apa-apa pun yang terjadi. Lepas tu masa aku tidur malam tu, aku tutup je mata aku macam ternampak balik cikgu tu tau. Rupa cikgu tu betul-betul macam elok aku tutup mata tu, macam aku ternampak. Mungkin sebab aku terlalu fikirkan ke wallahualam. Lepas tu aku macam aku cakap dengan aku, okey tak apalah, tengok esok atau lusa aku pergi. Tapi nak jadikan cerita, esok tu aku tak boleh pergi tau. Aku cari lusa lain. Lusa pun sama. Sampailah benda ni berlalu seminggu, lebih seminggu kot, aku tak ingat dah. Lepas tu kan dia contact aku, lama dah tak datang, bila kau nak lipat nyanyi apa semua. Lepas tu aku cakap tengok nanti. Ada satu hari tu aku datang dengan kawan aku. So masa aku datang dengan kawan aku tu, aku tak ada cerita kat dia, tapi dia ada tumpang toilet. Lepas tu kan, lepas dia tumpang toilet tempat tu, tiba-tiba kan dia jerit panggil nama aku. Lepas tu aku cakap kenapa. Tu dia kata dia nampak macam ada seorang perempuan, ikat rambut dandan. Lepas tu macam orang tu panggil dia ke, sentuh dia ke macam mana kan. Lepas tu dia kata bila dia berpusing, muka dia tukar jadi buruk. Padahal kawan aku ni bukan jenis yang nampak tau. Lepas tu aku cakap, betul ke kau ni? Tapi bila aku fikir balik, dia kata ikat rambut dandan kan. Aku cakap, ni macam cikgu biola tu kan. Lepas tu baru aku teringat. Lepas aku dah teringat tu, aku cakap kawan aku, weh kau kata kau nak tunjuk tingkat atas kan, jom lah. So kawan aku ni cakap, ya aku lupa, jom lah. Dia kata, lepas tu tak ada nama tu, ada kawan dia dekat situ juga. Dia kata, kau nak buat apa? Tak payah cari pasal. Lepas tu cakap, cari pasal apa? Lepas tu cakap, kenapa tempat tu keras ke? Lepas tu cakap, tak adalah. So waktu tu macam kita orang tanda-tanya. Aku dengan kawan aku tu cakap, kenapa kan? Okey, dia pun ajak lah aku naik atas. Sampai je kat tingkat atas tu, aku tengok kawasan luas tau. Dia macam ada kawasan jalan sikit. Buka pintu tu memang kosong. Aku tak nampak apa-apa. So aku macam penuh dengan tanda tanya. Budak-budak tu naik atas, cikgu yang aku nampak tu pun naik atas. Pergi kat mana? Jadi bila aku tengok kawasan tu memang kosong, memang nampak lama, usang. Yang kalau masuk pun macam rasa macam tak bermaya, rasa macam tak lalu. Lepas tu tak ada dah nampak apa-apa jemaah sebab masa tu memang siang tengah hari. So bila aku tengok, tak ada apa-apa, tak apa gerak-gerak. Masa nak keluar tu lah macam ada rasa tiupan angin kuat sangat-sangat. Masa tu aku tak pakai tudung, so rambut aku macam ternaik tau. Lepas tu aku ingatkan aku je, rupanya kawan aku tu pun sama, dia terasa. Dia cakap, serang sejuk lah kawasan ni kan. Lepas tu aku pun pandang dia, aku cakap, aku buat macam hint kat dia kan. Lepas tu dia pun, macam tu kan, sebab kita tak tahu kan benda dekat situ. Jadi masa kita nak turun tu, tiba-tiba aku cakap, kejap aku nak naik atas, nak tengok kelas aerobik tu. Lepas tu cakap, naik lah dia tu. So naik ke atas tu memang ada kelas aerobik. Dan aerobik tu pula ramainya orang tua tau. Macam bukan orang tua lah, maksudnya orang yang dah berusia sikit lah yang main aerobik tu. Jadi aku fikir-fikir, tak logik lah budak-budak yang aku nampak. Memang aku nampak dia bawa macam beg biola kan. Takkan nak aerobik pula. So aku fikir, yelah tu jemaah tu kan. Lepas tu bila aku dah tahu macam itu, aku pun tak tahu. Tapi aku tak faham kenapa jemaah tu terkait. Maksudnya yang tingkat atas tu, lepas tu yang alat muzik tu sebab dia mungkin dah klasik, dah lama kan. Jadi itulah dia kisah yang aku nak cerita kat korang yang terjadi dekat jamming tu. Dan alat pemain piring hitam tu masih ada lagi kat tempat kawan aku ni. Dan kawan aku cakap ada sekali lepas dia dah lama dah tak kontak aku, macam kita orang dah lama tak berhubung sebab masa tu aku busy. Aku pun ada sekejap pindah ke tempat lain apa semua, ada urusan lain. Jadi dia cakap kat aku dah lama tak jumpa apa semua, sembang-sembang borak-borak biasa. Lepas tu dia cerita kat aku pasal piring hitam tu. Dia kata ada satu hari tu dia bawa anak saudara dia. Anak saudara dia ni pun macam aku juga, dia kata macam boleh nampak macam tu. Dia kata masa anak saudara dia bawa sampai kat situ, tiba-tiba anak saudara dia pingsan. So bila anak saudara dia bangun, anak saudara dia kata dia bukan sampai kat studio kawan aku ni. Dia kata dia lalu dekat satu tempat masa dia pingsan tu kan. Dia sedar-sedar, dia rasa dia macam waktu dia sebelum dia pingsan, dia ada kat satu tempat tu yang kosong, yang hanya ada pemain piring hitam tu je. Dia kata alat tu sahaja ada. Lepas tu ada seorang orang tua pakai tongkat datang ke alat tu. Lepas tu dia kata sedar. Maknanya dia tak sedar pun daripada rumah yang dia ikut kawan aku ni sampailah dekat studio
tu dia tak ingat. Yang dia nampak hanya benda tu je lepas dia sedar daripada pingsan. And dia tak ingat benda lain. So inilah dia member aku cerita kat aku. Selebihnya aku tak tahu betul ke tak betul tu, wallahu alam. Cuma itulah cerita yang disampaikan kat aku. Lepas kejadian aku nampak. So anak saudara dia tu pun jenis boleh nampak. Jadi itulah yang dia lalui. Jadi faham aku kat sini, mungkin alat tu kita tak tahu asal usul dia kan. Macam aku cakap lah, benda-benda lama ni, kalau kita tak tahu asal usul dia, so macam-macam cerita dan macam-macam gangguan lah. Dan benda-benda tu kan memang suka mengganggu dekat alat-alat yang lama, barang-barang klasik. Jadi itulah dia gangguan yang aku kena. So kisah untuk hari ini sampai di sini saja perkongsian aku. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.